Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menerangkan tentang CNC milling, dan kami daripada kumpulan 1. Kumpulan 1 terdiri daripada 5 orang. Yang pertama adalah Muhammad Aminul Aiman bin Anwar. Yang kedua saya sendiri, Muhammad Afindi bin Razali. Yang ketiga Muhammad Hafiz Syukri bin Arafat. Yang keempat Muhammad Akmal bin Azhari. Dan yang kelima adalah Muhammad Hafizul Iskandar bin Zulkifli. Dan ini adalah kandungan yang akan ada di dalam perbincangan kami pada hari ini. Ada 8 kandungan. Yang pertama adalah pengenalan, kedua objektif, ketiga adalah langkah-langkah keselamatan, yang keempat adalah persediaan sebelum memulakan proses, kelima adalah machining proses, yang keenam adalah prosedur standard, ketujuh perbincangan isu masalah, dan yang ke-8 adalah kesimpulan. Jadi pengenalan bagi mesin CNC milling pada hari ini ialah mesin CNC ataupun Computer Numerical Control. Milling ialah mesin yang digunakan dalam industri pembuatan untuk menghasilkan bahagian di sektor teknik dengan jumlah relatif yang cepat. Mesin ini menghasilkan bentuk barang dalam keadaan baik sesuai dengan ketepatan. Mesin ini juga mempunyai 3 paksi, iaitu paksi X, Y dan Z. Paksi X dan Y menetapkan pergerakan mendatar benda kerja, iaitu secara hadapan dan belakang, serta sisi kanan dan kiri. Baiklah, untuk seterusnya kita beralih kepada bahagian objektif bagi CNC milling, di mana untuk yang pertama adalah membina lukisan kejuruteraan bagi elemen yang dipilih menggunakan Precision Mastercam 2024. Bagi objektif yang kedua pula ialah merangka pengaturan caraan berbantu komputer NC Code untuk reka bentuk produk yang telah dilukis dengan menggunakan Precision Mastercam 2024. Yang ketiga pula ialah menjana dan memindahkan kod pengatur caraan pemesanan yang telah dibuat ke dalam mesin kisar CNC, iaitu CNC milling. Yang terakhir bagi objektif untuk CNC milling adalah melakukan simulasi akhir pada mesin mengikut dimensi bagi reka bentuk produk yang telah dibangunkan. Baik, saya akan cover untuk topik langkah-langkah keselamatan. Dalam topik langkah-langkah keselamatan ini, saya akan cover 3 subtopik. Yang pertama ialah keselamatan diri, yang kedua ialah keselamatan di dalam bengkel, dan yang terakhir ialah peraturan asas semasa di dalam bengkel. Baiklah, keselamatan diri yang pertama ialah kita semasa menjalankan kerja, kita perlu memakai safety Google, dan pastikan safety Google itu sentiasa berada di mata kita sepanjang mesin berjalan. Kemudian kita perlu memakai baju berlengan pendek, atau sekiranya memakai baju lengan panjang, lipatkan baju lengan tersebut. Seterusnya bagi keselamatan diri pula, kita perlu tanggalkan barang-barang kemas ataupun jam tangan, seperti loket ataupun rantai, kerana benda-benda ini akan mengakibatkan penggangguan semasa kita menjalankan kita punya kerja. Baik. Keselamatan diri yang seterusnya, kita dilarang daripada bermain ataupun bergurau sepanjang kita menjalankan kerja di bengkel, ataupun apabila kita sudah masuk bengkel, kita dilarang untuk bermain ataupun bergurau. Dan keselamatan diri yang terakhir ialah kita perlu segera memaklumkan jika berlaku sebarang masalah ataupun kemalangan kepada pengguna di dalam bengkel, kepada pesyarah ataupun ketua makmal. Baik, topik seterusnya, keselamatan mengendalikan mesin. Dalam mengendalikan mesin ini, kita perlu mematuhi beberapa arahan keselamatan. Yang pertama ialah kita perlu memastikan kelajuan spindle mesin kita bersesuaian dengan saiz mata alat dan pemotongan yang ingin dilakukan. Kelajuan spindle ini kita sepatutnya perlu menetapkan sebelum kita memulakan kita punya kerja pemotongan. Namun, setelah kita memulakan kerja pemotongan, kita perlu memantau kita punya kerja sama ada kelajuan spindle bersesuaian dengan kadar pemotongan. Jika berlakunya bunyi yang tidak diingini, kita perlu cepat-cepat memberhentikan ataupun adjust kita punya kelajuan spindle kita. Seterusnya ialah pastikan
kita punya mata alat kita diikat dengan sempurna pada collector. Okey. Yang ketiga ialah memastikan benda kerja kita diikat kemas pada ragum. Okey, ini sama dengan kita punya mata alat. Kita pastikan kita punya benda kerja ataupun mata alat kita uh, diikat dengan ketat. Macam mana kita nak pastikan kita punya mata alat ataupun benda kerja diikat dengan ketat? Ialah kita menggunakan mallet. Kita ketatkan sambil kita ketuk dengan mallet supaya uh, ketat itu mencapai tahap yang maksimum. Baik. Seterusnya ialah memastikan kesesuaian mata alat yang digunakan. Ini kita perlu merujuk kepada ketua amal ataupun pensyarah, adakah sesuai untuk kita menggunakan mata alat yang kita gunakan. Seterusnya, coolant. Coolant ini sangat penting semasa pemotongan dilakukan kerana coolant bukan satu uh, apa tu cecair yang dapat mengurangkan haba ataupun meningkatkan jangka hayat kehausan mata alat kita. Dan yang terakhir bagi keselamatan semasa mengendalikan mesin ialah pastikan pintu pada mesin sentiasa ditutup untuk mengelakkan kecederaan jika terdapat perkara yang tidak diingini. Okey, bagi di bawah topik keselamatan, ini berikut merupakan subtopik yang terakhir bagi topik keselamatan ini, iaitu peraturan asas penggunaan bengkel. Baik, yang pertama, sebelum kita menggunakan bengkel, kita sebagai pelajar terlebih dahulu perlulah memohon kebenaran kepada pensyarah ataupun ketua makmal sebelum masuk dan menggunakan mesin. Seterusnya, pelajar perlu memahami prosedur dalam mengendalikan mesin atau alatan di dalam bengkel. Jika kita tidak mahir ataupun tidak berapa tahu dalam menggunakan mesin, kita hendaklah merujuk kepada pakar ataupun ketua makmal. Baiklah, yang seterusnya, dalam menjalankan kerja, pelajar wajib memakai pakaian bengkel semasa menjalankan mesin. Okey, pemakaian ini termasuklah kita punya kasut keselamatan, safety shoes ataupun Google yang telah dimentionkan pada keselamatan diri. Okey. Baik, perkara yang saya akan sebut ini perkara yang amat penting, iaitu menyimpan semula barang-barang ataupun alatan yang kita gunakan supaya barang-barang tersebut tidak hilang ataupun tidak berada di kawasan luar bengkel. Dan yang terakhir ialah sekiranya berlaku kerosakan ataupun kehilangan alatan, sila maklumkan kepada pensyarah ataupun ketua makmal. Baik, untuk bahagian seterusnya adalah bahagian pembualan program bagi projek CNC Mill. Jadi saya akan sambungkan pada bahagian, dibagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah pada bahagian hadapan itu sendiri, kemudian pada bahagian dua bahagian sisi dan juga bahagian belakang. Jadi untuk bahagian hadapan ni kami decide untuk buat sedikit macam island di mana perkataan itu akan timbul. Jadi kami gunakan sini di island making, tapi pada asalnya adalah pocket, tapi tidak ada perubahan pada parameternya yang akan menjadikan dia semacam macam island lah, island facing lah. Baik, ini adalah beberapa gambaran parameter di mana yang di sebelah kiri ini adalah parameter bagi mata alat dan juga cutting speed. Di mana kami menggunakan flat mill bermata saiz 5 dan juga feed rate sebanyak 400 dan juga spindle speed 5500, tapi masih boleh di override lah pada mesin nanti. Jadi ini saya cakapkan pada pocket type kita ubah pada island facing. Kemudian pada bawah itu adalah kita buat pada ini adalah pada entry. Kita decide untuk gunakan helix supaya dia tak ram direct kepada workpiece lah, sebab ini menyebabkan bahagian atas dia kira nak nampak dia clean kemudian punya masuk. Okay, ini adalah dia bukanlah satu penetapan tapi hanyalah lebih kepada semakan bila melakukan CNC mill. Jadi kita kena pastikan setiap plane pekerjaan itu adalah pada yang sama, di mana sini untuk projek saya ni semuanya adalah pada bahagian top, so dia boleh execute dengan mudah. Kemudian akhir sekali sebelum kita jalankan mesin tu, kita confirm dengan satu program yang kita telah select itu, kita pastikan coolant dihidupkan lah
supaya mata pemotongan tu lebih lancar. Baik, yang seterusnya adalah program untuk bahagian sisi di mana, tapi terlebih dahulu saya beritahu bahagian sisi ni kami buat 2 kali, di bahagian atas dan juga bahagian belakang, tapi gambaran ni pada bahagian belakang lah. Di bahagian sisi ni kami gunakan OptiRaf dan juga counter, tapi perbezaannya banyak untuk setiap mata alat. Jadi 3D OptiRaf ni kita gunakan flat and mill bermata saiz 14, tapi kita trim dia punya toolpath. Ada gambaran trim di situ untuk bagi dia separuh, sebab kita dah pegang separuh daripada workpiece tu dekat vice. Jadi separuh daripada tu kita potong dalam, sebab workpiece kita 25 cm, jadi kita potong dalam 15 cm untuk pada bahagian Z, dan juga pada bahagian permukaan atas kita trim juga mengikut saiz stok, sebab dia pusing terlalu jauh. So memakan masa tu, kita nak jimat masa dan juga lebih cepat dalam pembuatannya, kita trim lah sikit. Baik, ini adalah cutting parameter bagi flat ME mata 14 terletak tadi, di mana kami letakkan feed rate 800 dan juga spindle speed dia 4000. Kemudian stack over dan juga stack down juga diubah supaya lebih efisien, di mana stack over lebih kurang 55% ataupun 50 boleh, 60 juga boleh. Stack down kita letakkan hanya pada 2 nm saja sebab mata besar, so kita boleh makan lebih kurang besar juga 2 mm. Baik, pada bahagian ini adalah retract, di mana setiap pergerakan tu dia mata alat akan kembali ke atas semula, tapi kita letakkan untuk tidak pergi terlalu jauh sebab situ dia akan buang masa, so dia akan lambat. Jadi kita kurangkan dalam 15 cm sahaja. Untuk gambaran seterusnya, itu adalah gambaran print juga, macam saya cakap tadi, print mesti sama untuk setiap bahagian. Kemudian coolant juga masih dihidupkan. Baik, untuk bahagian yang terakhir dalam pembangunan program adalah bahagian belakang jam, mana kita nak letakkan kita punya mesin itu sendiri ke dalam motor jam itu sendiri kat dalam jam nanti kita nanti. Jadi kita mula pembuatan ini dimulakan dengan mata 14 juga, tapi kita guna sama juga 3D high speed dynamic OptiRaf untuk bagi ada bentuk dululah. Ni orang kata nak bagi ada bentuk di bahagian dalam. Kemudian kita beranjak kepada 3D OptiRaf juga, tapi kita dah buat satu trim supaya dia tak travel semua tempat, sebab kita dah ada ruang. Jadi kita nak cantikkan bahagian radius tepi sahaja nak masukkan. Jadi kami milih mata 8 sebab kita nak radius 4. So trim tu kita nampak ada satu, saya dah tunjukkan tu, ada gambaran satu kotak bersegi sikit di dalam bahagian yang kita dah trim tu. So itu adalah travel distance saja. Jadi di sebelah kanan ni adalah full pemrograman yang kita dah tetapkan lah. Ini adalah sama juga seperti sebelum ni, ada sedikit parameter yang kita ubah, di mana cutting parameter berubah daripada feed rate menjadi 600, spindle speed menjadi 3,500 sebab kita nak lebih rendah, sebab kita nak potong di bahagian dalam kan. So kita nak safety lah, kata nak takut apa-apa jadi. Set over dan distance sama sebab mata mesti gunakan mata 14. Retract juga sama 15 sebab mata alat yang sama. Baik, sama lagi flat on di mana cooler masih dihidupkan, plane mesti sama. Untuk seterusnya adalah flat ME mata 8 sebab kita dah selesai dengan 4 tadi. Mata 8 ni yang saya kata nak buat untuk bahagian radius di tepi saja. Kita tetapkan feed rate dan juga spindle pada 500 dan juga 4,500. Kita kurangkan sikit pada bahagian step down, di mana kita buat 1/5 sahaja. Distance untuk antara setiap toolpath tu kita buat hanya 55% dalam lebih kurang 4.4 mm. Baik, untuk yang terakhir sebelum bergerak ke bahagian mesin setup, last sekali adalah setup retract, sama juga 15 sebab kita still benda sama, cuma kita terbalikkan saja. Dan juga last sekali pada bahagian top juga kita semak, pastikan semua top plane. Dan last sekali adalah kita pastikan coolant dihidupkan lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizul Iskan Nabil Zulkifli akan menerangkan pula tentang prosedur penggunaan mesin. Yang pertama sekali, kita mesti hidupkan mesin. Dan first of all, hidupkan kompresor. Pastikan tekanan angin berada pada julat yang sepatutnya, iaitu 0.5 MPa hingga 0.7 MPa. Kemudian hidupkan main switch. Main switch ini adalah memastikan mesin dalam keadaan on.
Hidupkan main switch pada belakang mesin. Pada butang panel mesin, tekan on. Release emergency stop button. Tekan reset dan mission ready. Apabila mission ready, tekan butang zero return. Semua paksi return to mission home. Baik, kemudian proses memindahkan fail dari komputer ke thumb drive, pen drive, flash card. Yang pertama, pastikan simpan atau rename penama fail sama seperti nama program NC. Dan yang kedua, salin program NC ke dalam pen drive iaitu thumb drive, mesin atau CF card. Salin fail ke mesin iaitu pen drive ke flash card. Dan yang pertama, tekan butang offset. Yang kedua, pada butang soft key pilih setting. Yang pertama sekali, halaman setting. Pilih input, masukkan nombor 17 jika dalam pendrive itu tertera pada nombor 17, nombor 4 pada flash card, tekan input dan tekan execute. Masukkan pendrive atau thumb drive atau flash card, kemudian pilih program. Seterusnya pada butang soft key kanan pilih folder, pada butang soft key bawah pilih device change, pilih sama ada USB akan masuk pada paparan folder pendrive atau CF pada folder flash card. Pada ruangan input, tap nombor fail yang telah disimpan. Pada butang soft key bawah, pilih select dan tekan copy. Pada butang soft key bawah, tekan device change, pilih CNC MEM akan masuk pada paparan folder memori mesin. Pada ruangan input, type nombor fail yang telah disimpan tadi. Pada butang soft key bawah, tekan paste, pilih fail yang dimuat naik. Butang soft key bawah, pilih main program. Pada butang soft key kanan, pilih program. Pada page akhir, pastikan di hujung program bertulis M30, M30%. Baik, kemudian penetapan tool length, offset, CNC milling Hessian, manual. Yang pertama, pada paparan offset, tekan butang soft key atas atau offset. Yang kedua, tetapkan cursor pada nombor tool yang berkaitan. Masukkan tool radius. Pastikan cursor dihalirkan pada nombor tool yang betul. Ukur panjang tool length secara manual. Masukkan nilai tool length yang diukur ke dalam tool data tool length yang telah diukur ke dalam data tool length. Job mode, tekan handle. Gerakkan secara manual salah satu insert face mill ke permukaan LTS, tool presetter dengan jarak anggaran plus minus 10 mm. Auto mode, tekan MDI. Kemudian program, masukkan one off program tool presetter iaitu G65P9921M21 bersamaan EOB. Tekan cycle start. Semak baca tool length offset, pastikan data telah berubah kepada nilai offset yang baru. Ini memastikan supaya kesemua ukuran-ukuran tool length tersebut berada dalam keadaan betul. Kemudian membuat penetapan bahan kerja. Yang pertama, penetapan datum di tengah benda kerja, create center datum. Yang pentingnya supaya mata alat terkena pada titik tengah datum tersebut. Yang pertama, job mode, tekan handle untuk unload load tool. Pasang edge finder pada spindle mesin. Yang kedua, on spindle, tekan mode MDI, masukkan program S300 M03 dan tekan EOB, input, tekan cycle start. Tekan position untuk pergi pada paparan position, koordinat X, Y dan Z. Pada job mode, tekan handle dan ambil machine pendant untuk gerakkan mesin secara manual. Sentuh edge finder pada sisi pertama bahan kerja, pada paksi X, lampu edge finder akan on, type X0, tekan preset. Yang kedua, sentuh edge finder pada sisi kedua bahan kerja pada paksi X. Lampu edge finder akan on, baca nilai koordinat dan bahagikan dua. Yang kelima, gerakkan machine table kepada titik koordinat yang telah dikira, titik tengah pada paksi X yang sebentar tadi yang telah dikira. Ulang langkah 5 hingga 7 untuk datum pada paksi Y. Tekan offset, pergi kepada work coordinates yang telah didaftarkan pada program G54, G59. Job mode, zero return, pilih paksi Z dan tekan butang hijau plus. Baik, kemudian penetapan datum di sisi benda kerja, edge datum. Yang pertama, job mode, tekan handle untuk unload load tool. Sama seperti tadi, pasang edge finder pada spindle mesin dan tekan mode MDI bila on spindle. Masukkan program S300 M03 dan tekan EOB dan input. Kemudian tekan cycle start dan tekan position untuk pergi pada paparan position koordinat X, Y dan Z. Pada job mode, tekan handle, ambil pitch pendant, sentuh edge finder pada sisi bahan kerja pada pasi X dan bila lampu edge finder on, offset, tekan work coordinates G54, G59, type X0, X yang telah dijumpai dan radius of edge finder R sama dengan 3.0, tekan measure. Kemudian sentuh edge finder pada sisi bahan kerja pada paksi Y pula. Bila edge finder on, lampu dia on, offset, kemudian work coordinates G54, G59 type Y 3.0. Radius edge finder lah 3.0 dan tekan measure. Kemudian job mode, zero return dan pilih paksi Z. Tekan butang hijau dan plus load unload edge finder. Manakala pada penempatan datum exact pula, job mode ambil dan tekan handler untuk unload dan unload tool. Pasang mata alat paling panjang sebagai rujukan pada spindle mesin.
Ini supaya apa ni, ukuran mata alat tersebut lebih tepat. Pada on spindle dan tekan on spindle, tekan nombor MDI, masukkan program S sama dengan 100 M03 dan tekan EOB dan input. Tekan cycle start. Tekan position untuk pergi pada paparan position koordinat X, Y dan Z. Pada jog mode, tekan handle dan ambil mission pendant untuk gerakkan mesin secara manual. Paksi Z sahaja. Sentuh hujung mata alat pada permukaan atas bahan kerja. Tekan offset, soft key kanan, pilih offset, soft key kanan, pilih work koordinat G54, G59. Letakkan cursor pada Z dan masukkan nilai Z. Nilai itu length offset bagi tool yang digunakan dan tekan measure. Jog mode, zero return, pilih pasi Z dan tekan butang hijau, plus. Dan kemudian load, unload tool. Baiklah, dalam membuat semakan datum X dan datum Y, pertama sekali kita perlu memasukkan kita punya mesin dalam MDI mode. Kemudian kita masukkan program ataupun arahan T01, M06, kemudian kita akan cycle start. Kemudian spinner akan on. Kemudian kita akan tekan mode MDI. Seterusnya kita akan masukkan program S100, M03, EOB, input dan cycle start. Setelah menekan cycle start, kita akan nampak bahagian butang untuk program. Kita pergi ke butang tersebut, kemudian kita tekan MDI dan memasukkan program G00, G54, S0, Y0, EOB. Tujuan kita menekankan program ini ialah untuk kita memastikan kita punya mata alat kita berada di S0 dan Y0. Jika S kita berada di betul-betul di tengah-tengah, maksudnya betul lah kita punya datum X dan Y kita. Okey, baik. Inilah langkah yang terakhir bagi sebelum menjalankan mesin. Okey. Iaitu langkah menjalankan operasi pemotongan. Setelah kita menerima kita punya datum ataupun bahan kerja dan setelah kita masukkan program ke dalam kita punya mesin, inilah langkah yang terakhir dalam menjalankan operasi pemotongan, iaitu cutting procedure. Baik, yang pertama, langkah tersebut kita perlu menekan auto mode dan tekan auto. Kita perlu mengaktifkan single block. Kemudian terdapat butang cycle start berulang kali ikut line by line of program. Kita perlu perlahankan fade kita. Kemudian kita perlu mematikan kita punya kedudukan tool atau program kita. Kita perlukan maksudnya mematikan ni, kita perlu memastikan kita punya tool ataupun pemotongan bahan kerja kita sesuai dengan program yang kita masukkan. Jika pemotongan itu tidak mengikut ataupun tempat pemotongan itu tidak mengikut program yang kita masukkan, kita boleh terus stop kita punya program untuk mengelakkan kita punya bahan kerja kita rosak. Alright. Jika tiada sebarang masalah, matikan single block dan kita perlu boleh kita menjalankan operasi kita secara automatik, iaitu kita perlu menekan butang auto. Baik, sekiranya berlaku masalah proses ataupun sepanjang pemotongan berjalan, kita segera masalahnya seperti macam pemotongan yang berlebihan ataupun bunyi yang tidak biasa didengar, kita perlu menekankan emergency stop button. Sekian daripada saya. Terima kasih. Berikut merupakan pandangan daripada hadapan dan juga pandangan daripada belakang untuk hasil keputusan CNC Milling, iaitu kami dengan projek menghasilkan reka bentuk jam yang menarik. Baik, pandangan untuk yang gambaran seterusnya adalah di mana kami telah memasukkan jarum jam dan juga bateri untuk menampakkan ataupun menunjukkan sesuatu jam itu berfungsi dengan baik untuk reka bentuk CNC milling kami. Baiklah, sebelum kita tamatkan sesi perbentangan ini,
apa yang kita dapat rumuskan daripada menjalankan mesin CNC ni adalah kita dapat lihat dengan jelas di mana kerjasama antara ahli kumpulan amatlah penting, serta suatu kumpulan itu haruslah mempunyai sifat saling bantu-membantu agar segala kerja ataupun projek ini dapat dijalankan dengan mudah dan berjaya serta dapat menjimatkan masa dengan lebih baik. Antara penambahbaikan yang boleh dilakukan daripada kami sendiri adalah sentiasa berdisiplin dan juga berhati-hati dalam menggunakan mesin. Selain itu, mesin kisar CNC ini juga perlu dilakukan penyelenggaraan dan dipantau sentiasa sebelum digunakan agar apa yang kita jalankan sepanjang menjalankan sesi CNC milling ini dapat berjalan dengan lancar dan berjaya. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.